Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nordiana binti Muhammad Rani akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kesediaan Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Rompin dalam Pembelajaran dan Pengajaran. Sebagai pengenalan, pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran boleh didefinisikan melalui dua aspek utama iaitu teknologi dan pedagogi yang menekankan teknologi dan media sebagai sistem penyampaian dalam mod bersemuka atau jarak jauh. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dilihat sebagai satu evolusi yang merentas segenap lapisan kehidupan termasuklah dalam arena pendidikan. Yang dilihat sangat relevan kerana generasi masa kini lahir dan membesar dalam persekitaran yang syarat dengan sumber digital berserta akses yang sangat luas. Penggunaan teknologi ini perlu dipraktikkan dalam pendidikan kepada generasi baharu agar mereka celik IT dan tidak hanya menganggap teknologi hanya semata-mata untuk tujuan komunikasi. Namun demikian, taraf sosioekonomi boleh menjadi faktor utama bagi setiap individu mempunyai peluang dan pengalaman yang berbeza dalam penggunaan aplikasi ICT termasuklah yang melibatkan urusan pendidikan. Pada akhir Disember 2019 yang lalu, coronavirus disease atau COVID-19 mula melanda dunia. Dan bukan sahaja sektor ekonomi yang dilihat paling terkesan, malah ia turut menjejaskan sektor pendidikan memandangkan institusi-institusi pendidikan termasuklah kolej komuniti terpaksa ditutup. Bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran masih boleh diteruskan, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil beberapa langkah dan sebagai contoh, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti telah mengeluarkan garis panduan pengurusan operasi Politeknik dan Kolej Komuniti semasa dan pasca Perintah Kawalan Pergerakan yang turut memuatkan garis panduan pengurusan akademik dan penilaian. Berdasarkan garis panduan yang diberikan, antara kaedah yang disarankan oleh pihak jabatan kepada institusi dalam pelaksanaan PDP adalah secara sinkronus dan asinkronus, di mana institusi disarankan untuk mengoptimumkan kaedah PDP dalam talian bagi meminimumkan kontak fizikal antara pensyarah dengan pelajar dan juga antara sesama pelajar. Namun demikian, melihat kepada pencapaian pelajar yang kurang memberangsangkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sekitar pertengahan bulan Mac hingga April yang lalu, kaedah PDP-DT ini dijangka akan menjadi satu cabaran kepada kedua-dua pihak pensyarah dan pelajar sekiranya ia terus dilaksanakan. Dan melihat kepada situasi ini, penyelidik membuat kesimpulan awal bahawa tahap kesediaan pelajar untuk belajar melalui kaedah e-pembelajaran adalah masih di tahap kurang memberangsangkan. Dan ini mendorong penyelidik untuk menjalankan satu kajian terhadap kesediaan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar Kolej Komuniti Rompin dalam pembelajaran dan pengajaran. Berikut adalah kerangka konseptual bagi kajian ini, di mana pemboleh ubah tidak bersandar adalah pengetahuan pelajar dan tahap motivasi pelajar, manakala pemboleh ubah bersandar adalah tahap kesediaan pelajar. Dua objektif kajian adalah yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-pembelajaran dan yang kedua, mengenal pasti tahap motivasi pelajar terhadap kesediaan dalam penggunaan e-pembelajaran. Bagi metodologi kajian, populasi dan sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar Kolej Komuniti Rompin yang telah dipilih secara rawak daripada pelajar semester 1, 2 dan 3 daripada 5 program berbeza dan set borang soal selidik yang menggunakan skala Likert jenis 5 mata telah digunakan sebagai instrumen kajian. Data telah dianalisis menggunakan SPSS versi 21 untuk mendapatkan nilai peratus, skor min dan sisihan piawai. Dapatan analisis bagi item-item mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-pembelajaran
menunjukkan responden mempunyai pengetahuan dalam penggunaan e-pembelajaran dan ini ditunjukkan melalui nilai min keseluruhan yang memuaskan iaitu 3.45 dan sisihan piawai 0.891. Item B7 menggunakan e-pembelajaran untuk berkomunikasi dengan pensyarah mendapat skor min tertinggi iaitu 3.66 dengan sisihan piawai 1.055. Manakala skor min terendah adalah 3.18 iaitu item B3 mahir dalam menggunakan e-pembelajaran dan berada pada tahap interpretasi min sederhana. Bagi item-item yang mengenal pasti tahap motivasi pelajar dalam penggunaan e-pembelajaran, interpretasi min adalah sederhana. Item C6 mengetahui jika tidak menggunakan e-pembelajaran akan ketinggalan mendapat skor min tertinggi iaitu 3.45 dengan sisihan piawai 1.088. Manakala item C1 saya suka menggunakan e-pembelajaran mendapat skor min paling rendah iaitu 3.14 dengan sisihan piawai 0.979. Secara keseluruhannya, responden mempunyai pengetahuan yang positif terhadap e-pembelajaran namun kurang bermotivasi untuk mengaplikasikan penggunaan e-pembelajaran dalam PDP. Sehubungan itu, beberapa cadangan dikemukakan untuk penambahbaikan pelaksanaan e-pembelajaran di Kolej Komuniti Rompin. Antaranya adalah pihak jabatan perlu mewujudkan Lean Management System berkaitan e-pembelajaran yang khusus untuk kolej komuniti. Seterusnya, mengadakan bengkel khas kepada pensyarah dan pelajar berkaitan penggunaan kaedah e-pembelajaran dan juga perlu menyediakan fasiliti yang bersesuaian bagi memastikan pelaksanaan PDPDT dapat dipenuhi. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.